Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala ibadihil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saudara Narazam Muda, pegawai khas di Pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar selaku pengurusi majlis malam ni. Yang Berhormat Datuk Ustaz Haji Satiful Bahri Mamat, Timbalan Pusurujaya 2 Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu. Yang berbahagia Ustaz Cik Alias Hamid, yang di-Pertua PAS Kawasan Kemaman. Yang Berhormat IR Haji Saiful Azmi Suhaili, Pengarah MTD Kemasit Merangkat Adong Kemasit. Seluruh pimpinan PAS kawasan, pimpinan DON, pimpinan cawangan, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak yang dikasihi sekalian. InsyaAllah dalam tempoh 2 minggu ni, jentera daripada Don Ambo, Don Jabi akan berkampung sebagai Don Bantu di UDM Tok Kaya. Sebelum daripada ni pun Kemasit di antara tempat yang Ambo selalu mari. Dalam laut tu banyak juga tukung dengan unjah kita rabuh. Ada ikan, tak ada ikan tu kena tanya orang ke laut. Tapi saat ni katanya jamu ikan tu hok mari daripada kawasan tukun tu dah. Maknanya ada ikan lah. Pilihan raya pi Arke Kemaman ni sangat penting bagi kita. Untuk kita tampilkan isyarat dan suara rakyat Terengganu terhadap apa yang sedang kerajaan persekutuan buat kepada negeri Terengganu sekarang. Terengganu ni salah satu daripada negeri yang berada dalam persekutuan Malaysia. Kalau tak ada Terengganu, yang pertama sekali kerajaan Malaysia tak akan ada. Kira-kira 87,000 kilometer persegi kawasan laut yang menjadi zon ekonomi eksklusif negara. Sebab kita lah negeri dengan posisi pantai paling panjang di semenanjung Malaysia. Daripada Kemaman, daerah adik kakak sekalian, sampai ke Besuk tempat Ambo, jaraknya 245 kilometer. Kawasan laut yang berada dalam perairan Terengganu ni 87,000 kilometer persegi. Bukan setakat kaya dengan hasil laut, tapi inilah lautan yang menyumbang di antara sumber utama kepada ekonomi negara kita dengan penemuan minyak dan gas. Akhtar Wilayah Laut kata Terengganu tak layak dapat royalti sebab perairan negeri ini hanyalah 3 batu nautika saja daripada patah. Lebih daripada 3 batu nautika itu sudah perairan negara, bukan lagi perairan negeri. 3 batu nautika, mana ada orang gali telaga minyak. Orang muka bilih dengan ngai ikan gelama, adalah 3 batu nautika. Tukung hok Ambo duk labuh tu pun dalam 5 batu nautika. Zaman Tun M jadi Perdana Menteri tahun 2018, Tun nak bagi duit minyak kepada Terengganu.
Tapi dalam mesyuarat kabinet tu, ada 3 orang yang menentang keras. Ni imbas balik cerita tahun 2018. Yang pertama, Menteri Keuangan masa tu, Ling Guan Eng. Yang kedua, Mat Sabu. Yang ketiga, Khalid Samad. Ini 3 orang yang menentang keras dengan alasan bahawa kalau bui royalti ni kepada Terengganu, siapa bila-bila pun kita tak akan boleh ambil Terengganu daripada PAH. Sekarang ni duit kita diberi macam kita mengemis. Setiap bulan pegawai keuangan negeri kena pergi jumpa dengan perbendaharaan negara. Dia beri sikit untuk bayar gaji. Bulan depan dia minta pula, dia beri sikit. Bulan depan dia pergi minta pula, beri sikit. Hak ni lah mungkin hak Perdana Menteri kata nak bayar gaji pun minta dengan saya. Macam duit tuk dia. Ini adalah duit Terengganu. Dengan harga minyak dunia sekarang ni, Terengganu layak dapat duit minyak setahun dengan apa nama sekalipun dalam sekitar 1.7 bilion. Tapi kerajaan persekutuan baru bayar pada kita secara berecek, secara berasu-rasu lebih kurang 400 juta. Ni nak habis tahun dah. Maknanya kerajaan persekutuan masih berhutang dengan negeri sebanyak 1.3 bilion. PT kita hok dok bayar lagi. Nama apa kita dok kisah? Zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua tahun 2018. Dia letak nama 129 Petroleum. Tukar kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Buh nama Dana Khas Kerajaan Persekutuan. Sebelum ni dikenali sebagai Wan Ehsan. Sebelum daripada tu dikenali sebagai royalti. Kita Terengganu tak kisah nama royalti ke, Wan Ehsan ke, 129 Petroleum ke, Dana Khas Kerajaan Persekutuan ke, yang penting bayar hak Terengganu. Kalau berdasarkan pada teori hak Guan Khalid Samad, Mat Sabu sebut, kalau beri royalti kepada Terengganu, sampai bila-bila kita tak akan boleh ambil balik Terengganu daripada PAH. Apakah dia sangka dengan tahan royalti tak beri pada kita, dia boleh ambil Terengganu daripada kita? Agak-agak dia boleh ambil Terengganu daripada kita. Pilihan Raya Kemaman ni peluang untuk kita nak menyatakan sikap kita. Kita nampak daripada Perdana Menteri sampailah kepada menteri-menteri persekutuan, macam tak faham semangat federalisme, semangat persekutuan. Ngukit semua. Mereka selalu benda tu pada negeri, negeri minta benda tu daripada persekutuan. Tak hadam. Kalau kita minta, berapa yang persekutuan kutip daripada negeri, kita nak tahu berapa jumlah, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan nak tahu tak? Kalau kita tanya berapa sebenarnya jumlah hasil minyak daripada Terengganu yang dapat kepada kerajaan persekutuan. Duty stamp, cukai excise, cukai lembaga hasil dalam negeri, samai polis, samai JPJ, pelbagai cukai lain, denda mahkamah, bayaran pejabat-pejabat kerajaan. Acuayak hok ambil daripada Terengganu banyak mana. Lepas tu kita ukurlah hok dia bayar kepada Terengganu ada berapa. Dari segi negeri, kita mendukung semangat federalisme ni bukan hanya dengan teori dan kata-kata, tapi dari segi praktikal. Ama bawa contoh. Jabatan-jabatan persekutuan yang berada bawah kita, bawah portfolio pertanian Terengganu. Di antaranya macam Lembaga Pertubuhan Peladan, LPP. LPP ni memang tuling hak persekutuan. Pengerusi dia, nama gapo hak kalah dia pokok senar tu. Mahpus tak? Pengurusi dia mahpus. PAN. Kerajaan negeri selalu setahun sebanyak 5 juta ringgit dalam bentuk skim bantuan modal tani. Kerajaan negeri beri pitih kepada Jabatan Persekutuan. Bukan Jabatan Persekutuan beri pitih kepada negeri. Jabatan Perikanan Malaysia
Ni sebuah jabatan persekutuan bawah Kementerian Pertanian, bawah Mak Sabu. Setiap tahun menerima peruntukan daripada kerajaan negeri. Hak terakhir sekali tahun 2023, hampir 4 juta kerajaan yang bagi pada jabatan perikanan. Hak labu-labu tukung dalam laut, kita duduk turun, termasuk kok kemasik, kok pakar, tempat Datuk Setipu tu. Kerajaan negeri bagi setiap tahun 1.2 juta. Kerajaan persekutuan bagi berapa ke anak dia sendiri? 250,000. Hak negeri bagi berkali ganda lebih besar daripada hak ayah dia sendiri bagi. Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS. Ini sebuah jabatan di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Tahun ni, di bawah peruntukan pertanian saja, kita beri dalam 6.6 juta. Hak ayah dia sendiri, kerajaan persekutuan bagi dalam 2 juta lebih. Negeri bagi 3 kali ganda lebih besar daripada hak ayah dia bagi. Jabatan Pertanian, ni jabatan guna sama dia panggil. Dia ada bahagian negeri, ada bahagian persekutuan. Tahun ni kita bagi 7 juta. Jabatan Veterina, hak jaga bahagian binatang, bahagian haiwan ni, kita bagi dekat dengan 4.5 juta. Persekutuan bagi hanya 600,000 sahaja. Ini hamba bawa contoh bagaimana semangat federalisme ni sebenarnya dalam konteks negeri Terengganu kita laksanakan dalam bentuk praktikal. Bukan dalam bentuk teori sahaja. Maknanya akhirnya apa yang kita buat ni kita nak supaya manfaat dan faedah dia balik kepada rakyat. Tapi selepas naik PMX memang kita nampak ada usaha-usaha, termasuk usaha-usaha yang tidak bertulis, nak merenggangkan hubungan negeri dengan persekutuan. Banyak program-program jabatan persekutuan, hak asalnya duduk bawah hamba, bawah pertanian, mula dibuat tanpa dimaklum kepada kita, apatah lagi nak dijemput. Walaupun sebelum ni kita WPT lebih banyak daripada ayah dia sendiri beri. Bila hamba tanya, dah buat apa, siapa tak royak sepatah ke kita? Dia kata, ada arahan tak bertulis daripada atas, larang daripada jemput YB. Arahan hak tak tulis. Arahan ni kalau nak minta bukti, tak ada. Tapi sebenarnya arahan tu ada. Dan bila hamba cuba bawa benda ni dalam bentuk kita lontar upai pancing, menteri sambut. Dia kata azman bohong. Akhirnya terdedah siapa bohong, siapa cakap betul. Bila dia sendiri mari satu program dalam dong hamba sendiri, program padi dalam kampung kita tak maklum dah tak jemput pun kita. Sebelum ni dia kata kita cakap bohong. Banyak lagi usaha-usaha sebenarnya kita tengok semangat federalisme ni, semangat persekutuan ni tak dipahami ataupun faham tapi sengaja nak memencilkan negeri Terengganu sebagai sebuah negeri pembangkang. Ni tak termasuk lagi dari segi JPKK, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung. Mulai daripada penggan ni, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung di Terengganu ni keseluruhannya ditanggung oleh kerajaan negeri tanpa sebarang peruntukan daripada kerajaan persekutuan, sebab persekutuan dia ada JPKKP dia sendiri. Jabatan Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan. Hak dia sendiri. Dia jadi dalam kampung ada 2 driver. Hamba sebut dah dalam mesyuarat. Bila satu kenderaan 2 driver ni payah kita nak driver. Cuma kita harapkan dok belagalah demi untuk kepentingan masyarakat kita. Perkara-perkara ni kita tidak boleh biarkan. Dan perjalanan negeri kita ni sebenarnya masih panjang. Kita nak bawa banyak perkara kepada rakyat kita. Dan sebagai sebuah negeri yang berada dalam persekutuan Malaysia, dia memerlukan satu gabung jalin. Dia tidak boleh ada anak tiri, dia tidak boleh ada anak emah, dia tidak boleh ada penafian hak, kerana setiap negeri dia memberikan satu sumbangan dengan kadar dan jumlah tertentu kepada persekutuan. Dah apa negeri Terengganu daripada elok-elok kita hubungan comel, akhirnya disekat tu disekat ni, tahan itu tahan ini, tak boleh tu tak boleh ni. Dan bila negeri mencatatkan sedikit kejayaan, macam contoh kita berjaya buat beras jenama Ganu dengan nama beras Ganu, sepatutnya kerajaan persekutuan
galakkan dan tengok ruang-ruang mana yang boleh dibantu. Tapi hak jadinya pejabat menteri mengeluarkan kenyataan memperlekehkan usaha kita, dan hamba pun tak tahulah awak ni dia mikir lagu mana. Sebab negeri dengan persekutuan ni dia macam ayah dengan anak. Kita anak, persekutuan ayah. Sepatutnya bila anak berjaya, ayah banggalah kan. Dan ayah tolong supaya anak boleh berjaya dengan pergi lebih jauh lagi. Tapi hak berlakunya ialah ayah memperlekehkan kejayaan anak, kemudian mewujudkan halangan-halangan tertentu supaya apa yang kita buat ni akhirnya tersekat di tengah jalan. Berhadapan dengan semua ni, kita perlu menyatakan sikap kita. Dan di antara medan yang baik untuk kita nyatakan sikap kita ialah PRK Kemaman. Biar mereka tahu bahawa rakyat Terengganu dok gogeh. Walaupun orang sekat dari segi bayaran royalti, dia tidak akan berlaku semudah. Kalau kita beri royalti, sampai bila-bila pun kita tak boleh ambil Terengganu, kita kena tunjuk, mu tak beri royalti, bukan setakat mu tak boleh ambil Terengganu, kita akan tukar, turunkan kamu daripada pusat insya-Allah. Yang lain-lain, hamba rasa di sini kesedaran politik ruang dia jauh lebih terbuka daripada tempat hamba di Jambi. Sini masyarakat kelas menengah, orang kerja minyak, tempat hamba tu masyarakat ramah, kerja NGO, orang getah orang je. Jadi kalau orang getah orang, kita boleh beri dekat 5,000 pada BN UMNO. Orang kerja minyak ni sepatutnya jauh lebih ke depan lagi lah daripada tempat kita. Walau bagaimanapun insya-Allah dalam tempoh 2 minggu ni jentera daripada Don Jambi sejak lebih daripada seminggu lepas lagi akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di UDM Tok Kaya ni, kita akan tengok apa gabung jalin ruang-ruang yang boleh kita sama-sama bantu dalam rangka insya-Allah kita nak mencapai kemenangan dengan majoriti yang lebih besar daripada apa yang kita capai dalam pilihan raya umum yang ke-15. Calon tak perlu nak diperkenalkan. Track record dia pun saya tak perlu nak royak apa-apa dah. Tuan-tuan dah semua kenal. Rekod kecemerlangan perkhidmatan ada dalam makluman kita. Berbanding dengan apa yang ditampilkan oleh parti lawan kita. Biar kita tak tahu cara calon dia, kita cara bina kekuatan kita, dan dengan apa yang telah kita buat di negeri Terengganu ni, saya sangat yakin tidak ada sebab untuk orang yang tidak mengundi BN dalam pilihan raya umum yang ke-15 dan pilihan raya negeri untuk balik semula mengundi BN. Dan orang yang mengundi BN dalam pilihan raya umum yang ke-15 dan mengundi BN dalam pilihan raya negeri pun insya-Allah akan mengundi kita dalam PRK nanti insya-Allah. Okay. Cukup sekadar tu bahagian hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.